A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Wassalamullahi alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya ayatuhal jamaah, sanabda hadhihi halaqah bi qiraat ummil Quran. Marilah sidang jemaah kita memulai majlis zikir kita dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semaksimanya. Kita berada di lokasi yang penuh berkah, pada waktu yang berkah, di saat yang berkah, di bulan Muharram, bulan yang berkah insya-Allah. Ila hati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa awliya'is salihin wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa dzawi huquq alaina ajma'in. Sya'ulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi hatta qiyamis saah. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Fadilatul Imam Tuan Bilal, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, ibu dan ayah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan dan puan, datuk datin, hadirin dan hadirat, saudaraku dan saudariku fil imani wal aqidah yang senantiasa didoakan kebaikan, al-khair, kemudahan, al-yusr, didoakan al-afiyah, as-sihah, kesihatan, didoakan keberkatan fi hayatid dunia, dalam kehidupan dunia yang sementara ini, ila yaumiddin, sehingga kita semua datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya saya menzahirkan kesyukuran dan mengajak sekalian jemaah kerana pada pagi ini kita dapat berhimpun dan berkumpul lagi dan lagi. Inilah lifestyle kita, la ghair. Sampai bila ustaz? Sampai mati. Apa yang sedang kita lakukan ini adalah suatu perkara yang besar, sebagai suatu bukti keimanan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sebuah persaksian
di kalangan sahabat. Peristiwa ini berlaku, kita tak lahir lagi, kita di alam arwah. Apa kata Nabi? Alladzina ya'taduna bil masajid. Sahabat, mereka-mereka yang senantiasa berulang alik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, kamu menjadi saksi bahawa mereka itu memiliki iman. Ya'tad bimakna al-mu'tad, yadhhabuna wa yarji'. Yadhhab wa yarji', mereka yang datang ke masjid, kemudian mereka yang balik. Tuan-tuan yang datang nanti sekejap lagi, tuan lepas waktu syuruk sembahyang sunat duha, infak pagi, tuan-tuan akan balik ke rumah. Tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, subhanallah, yang hadir subuh semalam, yang hadir subuh minggu lepas, yang hadir malam Jumaat, yang hadir pada tahun lepas, yang insya-Allah akan hadir pagi besok, yang akan hadir pada minggu depan, sampai bila-bila, sampai kita mati menemui Allah Subhanahu wa taala. Nabi meminta sahabat supaya menjadi saksi di kalangan umatku, mereka yang ada fi'il, perbuatan al-mu'tad bil masajid, mereka yang berulang alik ke masjid, bahawa mereka itu memiliki iman. Dan syarat, dia panggil apa? Mahar nak masuk syurga ialah iman al-khalis, yang tulen kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi sedang jemaah, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Maka iman ini bukanlah kalimatun tuqal, bukanlah kalimat yang nak disembang, nak tapi kena tunjukkan pembuktiannya. Antaranya melalui hadir ke rumah Allah, menghidupkan rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah, mengimarahkan majlis zikir. Tuan-tuan yang sudah berada di atas tarik ini, jalan ini, berdoa dah, memintalah kepada Allah SWT akan terus istiqamah sampai kita mati dalam keadaan ini, insya-Allah. Sedang jemaah mati oleh Allah SWT, alhamdulillah, saya telah diamanahkan oleh Pusat Zon Jawi Zon 6 untuk menggantikan buat sementara Ayahanda ke Al-Fadil Profesor Dr. Abdul Hai Syukur untuk segmen kuliah subuh di sini. Sebaiknya kita bertaaruf pastinya, tuan-tuan. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Hasnul Abu Bakar. Saya membesar dan dilahirkan di Batu Lima, Jalan Ipoh, kawasan Bulatan Kepung, tak jauh lah daripada sini, tuan-tuan. Saya ni anak Setinggan, membesar di kawasan Setinggan, anak sulung daripada 8 adik-beradik. Sekarang bapa kepada 7 orang anak, menetap di Dengkil. Pernah berkhidmat dalam perkhidmatan awam dan telah pun berpencen bersara awal, dan sekarang ni menjadi sebagai guru takmir Jawi di Zon 6, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, saya juga terasa teruja dan bertuah pada pagi ini kerana saya memiliki saudara-saudara yang baru. Saya ingat saya pertama kali sampai sejak balik daripada luar negara tahun 2000 lebih tu, 2000, pertama kali sampai di masjid ini, dan saya memiliki saudara-saudara syurgawi yang baru. Tuan, orang yang datang ke masjid ini yang disebut antara 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan Allah SWT, antaranya ialah apa, tuan-tuan? Ialah warajulum qalbuhu mu'allakum bil masajid, lelaki yang hatinya tergantung-gantung di masjid. 5 nya terjaga dah. Mana bang? Mana Haji? Masjid kita. Memang kita dah berapa, sejak pencin ustaz, dah puluh tahun dah kita, tuan-tuan. Alhamdulillah hati kita di masjid. Walaupun kita pun musafir, nak cari juga jemaah untuk menunaikan solat subuh berjemaah. Nanti orang perempuan tanya, ustaz, dalam hadis ni tengok tafsirannya, terjemahannya rajulun ni lelaki, habis kami macam mana? Buka syarah hadis. Maknanya tuan,
yashmulu alaihin nisa. Kan ulama-ulama sebut lelaki maksudnya yashmulu alaihin, termasuk juga perempuan. Allahu akbar. Baik tuan dan jemaah mati Allah Subhanahu taala. Tazkirah kita tuan-tuan bagi pembukaan ini saya nak sebutkan tentang 3 perkara matlamat kehidupan. 3 perkara yang menjadi matlamat kehidupan. Pada pagi ini saya khususnya nak muhasabah. Dan saya mengajak sekalian jemaah kita muhasabah. InsyaAllah ketiga-tiga ini kita dah buat. Cuma mungkin tak berapa nak center, tak berapa nak tegak, tak berapa nak lurus, insyaAllah. Adakah ketiga-tiga ini ada dalam kehidupan kita? InsyaAllah ada. Kalau tak ada, nak kena bagi ada. Apa dia tuan-tuan? Iaitu matlamat kehidupan kita. Matlamat kehidupan kita yang telah disebut dan digariskan dalam Al-Quran yang disebutkan oleh ulama-ulama kita tuan-tuan. Antaranya tuan-tuan berdasarkan sepatah hadis kudusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, ma khalaqtukum li astakthira bikum min qillatin wala li jalbi manfaatin wala li daf'i madarrah bal khalaqakum li ta'buduni tawilan wa tashkuruni katsiran wa tusabbihuni bukratan wa asila." Sekalian anak Adam, tidaklah aku jadikan kamu, ciptakan kamu untuk menambah bilangan kamu yang dahulunya sedikit. Yang kedua, untuk aku Allah mendapat manfaat daripada peribadatanmu. Bukan. Yang ketiga, Allah menafikan dulu di peringkat awal hadis kudus ini, wala lidaf'i madarrah. Sekalian anak Adam, tidak aku jadikan kamu untuk kamu menghalang mudarat yang akan berlaku ke atas aku. Mustahil. Allah nafikan. Bal khalaqakum, bahkan sebenarnya aku jadikan kamu, ciptakan kamu li ta'buduni tawilan. Yang pertama, supaya kamu mengabdikan dirimu kepadaku Allah tawilan, berpanjangan, ai bermakna mustamiran, berterusan. Yang pertama, matlamat hidup kita atas muka bumi ini tuan-tuan, dalam kehidupan dunia ini, aku adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala yang mengabdikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala berpanjangan. Aku hamba Allah dalam masjid. Aku hamba Allah di pejabat. Aku adalah hamba Allah tak kala permusafiranku. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ketika sihat. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ketika sakit. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ketika muda. Aku adalah hamba Allah SWT, menyembah Allah SWT ketika aku berangkat usiaku ke umur yang senja. Aku hamba Allah SWT di waktu siang. Aku adalah hamba Allah SWT di waktu malam. 24 jam, arba'ah wa ishrina sa'at, kita dalam hal keadaan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Matlamat yang betul. Allahu akbar. Namun tuan-tuan kita muhasabahlah. Iyalah ustaz, kadang saya ni ingat Allah SWT, mengabdikan diri kepada Allah ni masa sihat. Dia ada orang tuan-tuan, masa sihat mari ke masjid, mari berjemaah. Kita biasalah campur dengan geng-geng masjid surau ni dan duduk di karya kita, subhanallah. Syekh, mana tak nampak 4-5 hari kawan kita yang biasa datang masjid. Tersipu-sipu kan. Marilah simbang. Biasalah ustaz, mana ada masalah sikit lah ustaz. Kan. Ini jenis orang istiqamah datang masjid ni. Bila datang masalah, mari masalah. Biasa dalam hidup ni ada badai, ada apa nama kehidupan ni, hilang dia daripada jemaah, hilang dia daripada saf, hilang dia daripada datang masjid. Mana pergi? 4-5 hari tak ada. Adalah ustaz. Allah. Dia ada jenis orang tu, datang masalahnya pergi ke tempat lain. Wal a'yazubillah min zalik, jauh daripada Allah, kadang melakukan dosa dan maksiat. Dia ada jenis pesen orang pula. Ni biasa geng-geng siap, geng-geng Bilal tutup masjid ni lah, tutup surau kan. Malam ada orang semayang. Assalamualaikum cik, nak tutup masjid ni. Minta maaf Tuan Haji, nak minta masa sikit. Saya sebenarnya orang sini, karya sini. Dah 5 tahun duduk, ialah sibuk kerja. Dah ni kenapa? Inilah ada masalah sikit kat rumah, ada masalah sikit. Jadi nak duduk kat masjid ni nak. Sila. Ada jenis orang macam tu juga. Tak nampak jalan dia ke masjid, ke rumah Allah SWT. Bila ada masalah, ada problem, mari dia ke masjid. Macam-macam jenis. Tuan-tuan,
kita adalah hamba Allah yang mengabdikan diri kita kepada Allah SWT mustamirran, berterusan. Itu penjokan kita. Ada orang tu dalam masjid okey, it's okay dalam masjid kan, atau masalah sungguhlah ustaz, pasal bila dekat office campur macam-macam orang. Allah. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah SWT, dalam hal keadaan kita jaga solat yang wajib, kita jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan kepada manusia. Takrif ibadah, banyaklah takrifan ibadah ni tuan. Ulama menyebut antaranya wa kullu ma yuhibbuhullahu wa yarda. Apa yang kita buat Allah Subhanahu wa taala suka, Allah Subhanahu wa taala redha. Ustaz nak tahu macam mana apa yang kita buat ni Allah SWT suka, Allah SWT redha, kena mengaji. Dia kena dengan ilmu lah tuan. Al-ilm yufarriq ma bainal haqq wal batil. Membedakan antara yang benar yang salah ialah dengan ilmu. Kena mengaji. Saya pun mengaji lagi tuan. Saya ada hari saya tak mengajar. Saya kena menghadap tuan guru. Kena mengaji tuan. Allahu akbar. Luar lepas lebih mengaji dia lagi banyak benda lagi tak tahu. Kena mengaji supaya kita tahu. Macam kita datang hari ni tuan, kuliah hari ni tuan, di segi ilmunya tuan, ni Allah suka tak Allah tak suka. Saja nak test tuan. Test. Yalah ustaz, memang Allah suka apa yang sedang kita buat ni, kuliah ilmu tazkirah kuliah ni. Mana dalil? Tengok balik dalil. Ya, salahkan man taraka barang siapa yang menempuh satu jalan yang menuju kepada majlis ilmu, Allah SWT mempermudahkan baginya apa? Jalan menuju syurga. Hadis Nabi SAW. Jadi kita ingat ada dalil. Itu yang tak ingatlah Ustaz Matan, tak apalah tuan-tuan. Kita ingat ada faham mafhum daripada hadis, dalil Quran dan Sunnah pun jadilah alhamdulillah. Yang kedua, seringkasnya matlamat yang pertama aku adalah alhamdulillah. Yang kedua tuan-tuan, wa tashkuruni katsiran. Yang kedua, hendaklah kamu sekaliannya menzahirkan kesyukuran kepadaku berbanyak-banyak. Tuan-tuan, yang kedua, aku adalah hamba Allah SWT yang kepadanya Allah aku bersyukur berbanyak-banyak. Allahu akbar. Dah kenapa ustaz? Kerana terlalu banyak kurniaan, anugerah, nikmat daripada Allah SWT kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak menghitung, mengira nikmat kurniaanku kepadamu wahai sesungguhnya ianya kamu tidak akan mampu mengiranya. Ambillah canggih handphone ke kalkulator nak kira nikmat Allah SWT, terlalu banyak. Dan macam kita baru ni Allah SWT uji dengan COVID. Sehingga ada dah orang buat kajian. Musibah COVID ni di antara hikmahnya dengan buruknya. Ada orang sanalis kan. Cerita pasal hikmahnya subhanallah. Suami dah jadi imam di rumah. Selama ni tuan-tuan kita duk fikir bila lah aku nak jadi imam masjid takwa ni kan. Memang tak boleh tuan-tuan, kena ada tauliah, kena ada temu duga. Kita nak lalu itu dulu bukan calang juga tuan-tuan. Tak apalah, kita boleh sembahyang raya jadi imam kat rumah. Luar biasa tuan kan. Banyaklah hikmah-hikmah. Jadi tuan kita bersyukur kepada Allah SWT. Banyaknya nikmat. Nikmat kehidupan, nikmat makan, nikmat berumah tangga, nikmat ada kerjaya, nikmat dapat berjemaah, nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Kena jaga, kena baja, kena siram. Kalau kena keluarkan wang, kalau terpaksa tempuh lebuh raya, walau terpaksa peluh, tak apa penat, tak apalah. Sebab apa? Nikmat iman dan Islam itu kena pagar dan kena siram, kena baca. Pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tatkala beribadah di hadapan Kaabah berdoa dalam bahasa Arab. Yalah dia orang Arab, takkan dia nak doa dalam bahasa Jawa tuan-tuan. Dia doa bahasa Arab. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, golongkan aku, masukkan aku daripada golongan orang-orang yang sedikit. Terkejut sahabat-sahabat yang lain. Zaman Sayyidina Umar, zaman pembukaan futuhat. Orang-orang Ajam di Parsi dan di Rom ramai yang masuk Islam. Orang Arab di Jaziratul Arab hampir keseluruhannya masuk Islam. Ketika itu afwajan, masuk berduyun-duyun. Tiba-tiba Sayyidina Umar berdoa masuk ke supaya Allah kabulkan hajatnya, supaya dia termasuk golongan yang sedikit.
Saya nak kaitkan dengan poin yang kedua, syakirin ini. Maka dikatakan, ditanyakan kepada Sayyidina Umar, kenapa? Apakah kalian tidak pernah mendengar ayat Allah? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah berfirman, di kalangan hamba-Ku sangat sedikit hamba-hamba yang syakur, iaitu orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita rasa kita okey kot, dah bersyukur kot, tak cukup tuan-tuan. Saya muhasabah diri saya tuan. Kita kadang makan dengan anak beranak kan. Kita ada anak, ada cucu yang hafal Quran. Long, baca doa. Makan nasi Arab, semua siap. Lepas habis makan tuan, saya muhasabah lah tuan. Kita lupa nak baca doa. Maka nanti duduk dia minta angah pula baca doa. Lepas makan. Jarang. Lepas makan tuan, kita akan baca doa alhamdulillah. Tadi pagi tadi subuh tuan, bangun tadi, siapa yang bangun dia baca doa. Alhamdulillazi ahyana ba'da, baca doa tuan, lepas merasai dan menikmati nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW cerita pula dia punya penanda aras bersyukur, ditegur oleh Aisyah, wahai Rasulullah, ni apa lagi nak semayang? Kan malam-malam Rasulullah semayang berdiri lama kan. Kamu telah dijanjikan syurga, tak ada dosa dulu dan kini dan selamanya. Jawapan Nabi menggetarkan jiwa kita. Afala akuna abdan syakura. Apakah tak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi pagi siang tuan berdakwah, kena baling batu, kena hina. Malam dia ada masa dia dengan Allah, lama pula. Sampai Aisyah tegur. Jawapan Nabi itu nak beritahu, orang yang bersyukur kepada Allah malam kena ada masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadikanlah kita hamba yang bersyukur, mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu. Dan orang yang bersyukur dijamin oleh Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dan jaminan Allah tidak pernah termungkir. Apa dia? Wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah. Pagi ni tuan, insya-Allah di poket tuan-tuan ada sejumlah wang pastinya. Allah Ustaz, saya lupalah bawa wang. Tuan-tuan pun ada simpan nombor akaun favorit Masjid At-Taqwa ni dalam senarai favorit dalam handphone tuan-tuan. Masukkan sejumlah. Dalam waktu duha. Hadis tuan, malaikat kita ni tuan memang doa ni banyak dah, kadang kita rasa payah sikit naik. Sebab apa? Hijab. Kita ni dengan mak ayah kita, dengan orang tanggungjawab kita hijab. Kita buat PL perbuatan yang didoakan malaikat. Antaranya infak pagi. Doa malaikat, wahai Allah, kepada orang infak pagi ni, Kau pemudahkanlah urusannya, berkahilah kerjanya hari ini, wahai Allah. Kadang orang tanya, Ustaz, kalau tak infak, bahaya tak infak? Sebab dalam hadis yang sama, ada malaikat yang doa. Kita ni mampu, duit ada, semua ada. Doa malaikat pagi pada mereka yang tak infak, sekadar itu saja, usaha fizikalnya saja. Tak ada pertolongan dan bantuan berkah daripada Allah. Bahkan sebab hadis sebut, hancurlah amalannya pada hari itu. Berbahaya, mari kita sedekah pagi. Habis yang kedua, yang ketiga ringkasnya tuan-tuan sedang jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wa tusabbihuni bukratan wa asila. Yang ketiga, hendaklah kamu mentasbih, mengingati aku di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi tiga tuan-tuan. Yang pertama, aku hamba Allah SWT yang mengabdikan diriku kepada Allah SWT berpanjangan berterusan. Yang kedua, aku hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah SWT berbanyak-banyak. Dan yang ketiga, aku adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di waktu pagi dan di waktu petang. Kita kena ingat Allah. Saya ingat tuan, saya pernah ada ceramah dekat sekolah menengah di Belah-Belah Ampang. Habis ceramah tu, satu ketua pelajar dia bertanya, ketua pelajar dia, Ustaz, ceramah tadi kita punya tugas, kita punya matlamat hidup kena ingat Allah SWT. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, boleh tak? Kan? Saya berdebar juga, budak-budak muda punya soalan dia tahan juga, dia punya cross dia punya tu kan. Okey Ustaz, kalau saya tak nak ingat Allah macam mana Ustaz? Boleh tahan soalan. Kena ingat Allah, kena ingat Allah. Kalau saya tak nak ingat Allah, apa Ustaz? Jadi dia, soalan dia kan, depan cikgu-cikgu tu. Jawapannya, saya menjawab dengan jawapan ayat Allah. Kan? Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada mengingati aku, ditanda ingat Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Akhirat, wa nahsyuruhum
Nanti kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat dalam hal keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan ni kita kena ingat Allah. Ingat Allah di waktu bukratan wa asila, terjemahnya dan di waktu pagi dan petang. Asbaha wa amsa. Dalam bahasa Arab, subuh sampai waktu asar, asar, amsa tu dia sampai mencakupi malam. Dia mencakupi malam. Sebab tu dalam hadis cerita tentang turun naiknya malaikat. Tadi tuan-tuan, malaikat malam dah tukar shift dengan malaikat siang. Tadi subuh tadi dia menyaksikan naik bersaksi dengan Allah. Apa yang sedang berlaku? Hamba-Ku sedang beribadah dalam keadaan aku meninggalkan mereka, wahai Allah. Allah tanya. Nanti waktu asar, tuan-tuan berjemaah asar, malaikat siang dah habis shift pula tukar dengan malaikat malam. Dia cover sampai malam daripada asar, amsa. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, kita adalah hamba Allah SWT yang dalam hal keadaan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lain tuan-tuan, kalau kita tak ingat Allah, kan? Saya cakap bukan anak muda ni lah. Kalau kita tak ingat Allah, tak ingat Allah. Yang pertama tadi, Allah akan sempitkan kehidupan kita. Yang kedua tuan-tuan, balak dan musibahnya apa? Syaitan dan iblis akan berjaya mengganggu-gugat kehidupan kita. Itu jadi kalang kabut hidup ni. Pasal apa? Keputusan yang kita buat, keputusan yang ada campur tangan syaitan, cakap kita, fikir kita, idea kita, perbuatan kita, wal-iyazubillahi min zalik, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya sedang berfikir mengenai kitab yang bersesuaian, pastinya kitab yang berkaitan dengan tafsir, dan saya insya-Allah akan mulai pada hari Isnin depan lah tuan-tuan. Besok pun saya akan bawa satu bentuk tazkirah, saya akan fikirkan tajuknya untuk mengisi program kita pagi ni, pagi besok. Dan Isnin saya akan maklumkan buku tafsir yang kita akan gunakan insya-Allah sebagai gantian kepada apa yang telah diajarkan sebelum ni oleh Profesor Doktor, insya-Allah. Wallahu alam, ampun maaf, yang benar yang sahih daripada Allah, yang kurang daripada diri saya. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, golongkan kami, masukkan kami, kategorikan kami daripada golongan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan dan kekuatan agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim lana bi kullil khair. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, kami sedar kami datang lama tamu ke bumi ini, wahai Allah. Saat datangnya kematian, pilihlah kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah dengan matinya, dengan namanya, dengan caranya husnul khatimah, kematian yang baik. Jangan kau matikan kami dengan namanya su'il khatimah. Allahumma idfa' warfa'anna al-ghala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya wal masaib ma zahara minha wa ma batan, khususan an hadhihi al-jama'ah, khususan an hadhihi al-qaryah wa an hadha al-mujtama' wa an hadha buldan wa jamil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kabbarallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.